سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah panjangkan lagi usia kita, diberi kesihatan kepada kita, dipilih kita dan dipertemukan kita pada pagi ini dalam majlis ilmu yang penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan kita akan sentiasa mendapat berkat, rahmat dan pahala berlipat kali ganda insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah, kita terus sambung dalam pelajaran kita hari ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Masih bicara bab tentang ikhlas. Bersih hati. Dalam kurungan bersih hati tu. Sambung hari ni muka surat 7 kan? 7. Ada hak buat kitab-kitab yang lain, ada muka surat lain. Tengok kalau hak kitab-kitab yang lama tu muka surat lain sikit. Hak Jawi lagi lain. Sambung, bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini nyatalah bahawa amalan yang sedikit dengan ikhlas lebih baik daripada yang banyak jika tidak ikhlas. Sebab amalan yang diterima oleh Allah dilipat gandakan pahalanya. Adapun yang tidak ikhlas, maka tidak ada pahalanya. Bahkan tempatnya dalam neraka jahanam. Kita sembahyang kita sembahyang sunat duha 2 rakaat. Orang lain sembahyang ada yang 8 rakaat. Sembahyang 8 rakaat maksimum 8 rakaat dia sembahyang. Kita sembahyang 2 rakaat dia. Tapi 2 rakaat kita tu sembahyang jaga keikhlasan. Jangan duk cerita kat orang. Jangan duk sebut-sebut kat orang. Kan? Aku sembahyang duha, aku sembahyang duha. Sembahyang dia diam je lah. Jangan cerita kat orang. 2 rakaat itu yang digandakan pahala oleh Allah. Sebab bila kita sembahyang dengan elok, ikhlas kita buat kerana Allah, bukan sebab nak tunjuk kat orang, maka digandakan pahala dia oleh Allah. Manakala orang hak sembahyang 8 rakaat, dah sembahyang 8 rakaat, teman sejak pencin ni boleh 8 rakaat tu. Teman sejak pencin 8 rakaat, marilah kita sembahyang duha semaksimum mungkin. Marilah kita sembahyang duha. Bila lagi? Asyik 2 rakaat saja. 8 rakaatlah kita. Masuk dalam grup kan. Semua orang pakat tahu dia sembahyang 8 rakaat. Maka ini dia katakan tidak ada keikhlasan. Maka dapat pahala ke tak? Tak dapat pahala kan. Lebih baiklah kita sembahyang 2 rakaat yang ikhlas. Tapi kalau secara peribadi, kalau orang tanya saya, 2 rakaat kan bagus, Ustaz, 8 rakaat kan bagus. Saya kata 8 rakaat yang bagus. 8 rakaat. 2 rakaat ikhlas. 8 rakaat tak ikhlas. Mana lagi bagus, Ustaz? Saya kata secara peribadi, saya kata 8 rakaat yang ikhlas. 8 rakaat yang ikhlas. Kenapa tak ikhlas? Saya jagalah hati tu supaya jadi ikhlas kan. Macam mana supaya ikhlas? Kita fokuskan supaya semata-mata kita buat tu kerana Allah. Tiba-tiba kita terlajak bagi tahu ke orang, cepat-cepat istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah, ya Allah, aku buat semua ni kerana Engkau, ya Allah, bukan kerana manusia. Padam baliklah kita bagi tahu dalam grup tu, padam balik. Ngatu no. Maka mudah-mudahan Allah akan terima kita sebagai ibadat yang ikhlas. Baik. Itu kita sebut dah tu kan. Abu Lais berkata, saya telah mendengar cerita daripada beberapa ulama dengan sanad mereka yang langsung daripada Uqbah bin Muslim, daripada Samir Al-Asbahi. Berkata ia, bahawa ia ketika masuk ke kota Madinah telah melihat seorang yang dikerumuni orang banyak. Lalu saya bertanya, siapakah orang itu? Yang orang kerumun tu siapa? Mesti orang kata somebody lah kan. Tengok kerumun ni mesti ada orang yang terkenal ni. Siapakah orang itu? Jawab orang-orang itu, itulah Abu Hurairah.
Abu Hurairah ni sahabat rapat Nabi. Abu Hurairah itulah Abu Hurairah. Maka saya pun terus mendekatkan kepadanya. Dengar kata Abu Hurairah, sahabat Nabi ni, mesti ada sesuatu yang dapat kita, yang dapat aku ambil daripada dia. Kan? Maka dia kata, saya pun mendekat kepadanya. Saya pun tuntut engkau, demi Allah, ceritakan kepadaku hadis yang telah engkau dengar dan kau ingat langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kalau betul inilah Abu Hurairah, dia kata, tolonglah bagi tahu pada kamu hadis yang kamu pernah dengar daripada mulut Nabi sendiri, bukan melalui orang, yang kamu dengar sendiri. Aku nak dengar itu. Kan? Maka Abu Hurairah pun berkata, tak apalah, boleh, duduklah, akan saya ceritakan kepadamu hadis yang saya sendiri mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang waktu itu tidak ada orang lain bersama-sama dengan kami. Dua saya nak cerita dia. Yang tak pernah orang dengar, saya seorang yang dengar. Maknanya siapa-siapa yang dengar tu, yang ada hadis-hadis yang mengenai dengan ni daripada saya tu, sebab saya dengar seorang. Kemudian menarik nafas berat. Dia tarik nafas, jatuh pingsan. Jatuh pingsan terus. Kemudian dah lama duduk lama tu, setelah sedar, dia pun sedar balik. Orang duk tunggu tepi dia. Tunggu apa dia nak kata ni? Pingsan ni. Berkeluk bangkit balik. Lalu dia pun gabus muka dia, usap muka dia. Lalu berkata, akan saya ceritakan kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak cerita kat kamu. Dia tarik nafas. Jatuh pingsan juga. Jatuh pingsan. Maknanya benda yang nak cerita ni menakutkan betul. Sampai pingsan tu, dia nak cerita pun dia tak sanggup. Dia orang kata apa? Gerun. Pingsan tu. Kemudian lalu dia pun sedar. Mengusap lagi mukanya. Lalu berkata, saya akan menceritakan kepada kamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun tarik nafas. Jatuh pingsan. Kali ni pingsan lebih lama. Orang duk tunggu dia. Tak apa, biar dia pingsan. Kan? Bukan jenis pingsan apa tu, Piramli kan? Pingsan main-main kan? Pingsan labu-labi tu. Bukan. Dia pingsan betul ya. Pingsan. Betul, jaga. Kemudian sedar. Lalu mengusapkan mukanya, gabus muka dia. Lalu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa dia Nabi kata? Dia kata, Inna Allah tabaraka wa ta'ala idha kana yaumul qiyamah taqdi baina khalqihi fa kullu ummatin jathiyah. Fa awwalu man yud'a bihi rajulun qad jama'al Qur'an wa rajulun qutila fi sabilillah wa rajulun kathirul mal. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hari kiamat nanti, maka Allah akan menghukum, Allah akan menjatuhkan hukuman di antara semua makhluk. Allah akan jatuhkan hukuman kepada semua makhluk. Dan semua umat bertekuk lutut. Semua pakat mencangkung peluk lutut. Punya takut tu, cangkung, pegang lutut. Mencangkung, macam kita pegang lutut, punya takut tu. Maka dia kata, yang pertama, fa awwalu man yud'a bihi rajulun qad jama'al Qur'an. Dan orang yang pertama yang akan dipanggil ialah orang-orang yang pandai Al-Quran. Pandai baca Quran, pandai terjemah Quran. Dia punya bacaan dia pun sedap. Kan? Tajwid pandai, panjang pendek, reti, makhraj huruf elok. Dia punya lagu pun ada. Lagu apa saya tak tahu. Semua dia reti pandai buat lagu. Nak sebut lagu apa? Lagu apa? Semua dia boleh buat. Lagu Piramli pun dia boleh. Kan? Dia panggil orang pandai Al-Quran. Wa rajulun qutila fi sabilillah. Orang yang kedua ialah orang-orang yang mati ke jalan Allah. Orang yang mati di dalam peperangan ke jalan Allah. Wa rajulun kathirul mal. Yang ketiga adalah dia panggil orang-orang yang banyak harta mereka. Yang banyak harta, yang menggunakan harta dia, yang belanjakan harta, bukan sekadar banyak, yang membelanjakan harta mereka ke jalan Allah. Fayaqulullahu ta'ala lil qari, alam u'allimka ma anzaltu ala rusuli? Qala bala rabb. Qala famadha amilta fima alimta?
Qala kuntu aqumu bi ana al-lail wa an-nahar. Kata dia, lalu Allah bertanya kepada dia, kepada orang yang pandai baca Al-Quran. Tidakkah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada Rasul, utusanku? Bukankah aku ajak kamu Al-Quran yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab orang itu, benar ya Allah. Benar ya Allah. Lalu kau perbuat apa terhadap apa yang telah kau ketahui itu? Engkau dah tahu Al-Quran, pandai baca, pandai berlagu lagi. Kamu pandai apa tu hukum hakam, kamu tahu Quran. Dan maknanya, pengertian pun kamu tahu juga. Apa yang kamu ketahui, apa kamu buat? Apa yang kamu buat terhadap apa yang engkau telah ketahui itu? Jawabnya, saya telah mempelajarinya ya Allah di waktu malam dan juga mengerjakannya di waktu siang. Di malamnya saya baca, malamnya saya belajar Al-Quran, di siang harinya saya mengamalkan Al-Quran tu. Kan? Seperti mana yang Allah perintahkan tu, saya ikutlah dalam Quran tu. Firman Allah, dusta engkau, penipu. Malaikat juga berkata, dusta engkau, penipu engkau. Sebaliknya engkau hanya ingin disebut sebagai qari, ahli di dalam Al-Quran. Dan sudah disebut yang demikian itu. Kan? Kamu dulu nak orang kata kamu ni pandai baca Quran. Kamu nak orang kata kamu ni pandai berlagu Al-Quran. Silat-silat kamu nak masuk bertanding lagi. Maka kamu dah dapat semua tu. Orang sanjung kamu. Orang mengagung-agungkan kamu. Orang kata kamu hebat. Kan? Orang silat-silat orang bagi hadiah untuk kamu. Masuk pertandingan pun kamu dah bagi dapat pemenang. Dah jadi pemenang. Kan? Orang sanjung kamu. Orang apa lagi? Orang bagi segala-gala untuk kamu. Dia bagi macam-macam untuk kamu. Kamu beli barang pun orang bagi murah. Malulah kamu orang terkenal. Selebriti. Kamu selebriti kan. Pergi beli barang pun. Tak payahlah Ustaz. Free ya. Kan? Apa-apa bagi hak murah-murah. Bagi yang apa. Nak durian. Tak apa. Kasih free. Sebab apa? Sebab dia orang mulia, orang disajung. Kamu dah dapat kan? Maka dia kata, yang demikian tu kamu dah disebut-sebut orang. Habislah, tak ada apa. Kamu tak dapat apa dah. Sebab kau dah dapat dah jawapan apa tu, balasan dekat dunia tu dah. Lalu, wa yuqalu li sahibi. Dia kata, ditanya pula kepada orang yang kaya. Wa yuqalu li sahibil mal, maza amilta fi ma ataituka bihi? Qala kuntu asilur rahim wa atasaddaqu bihi. Fayaqulullah kazabta wa taqulul malaika kazabta bal aradta an yuqal fulanun jawadun sakhiyun faqad qila dhalik. Lalu dia kata dipanggil pula kepada orang-orang kaya tadi. Lalu ditanya, engkau telah berbuat apa terhadap harta yang aku berikan kepadamu? Harta-harta yang telah aku beri kepadamu? Dengan duit ringgit bagi banyak ribu masuk dalam bank kamu. Duit yang kamu dapat perniagaan kamu untung banyak. Duit banyak. Apa yang kau dapat? Kau buat? Jawabnya, saya telah gunakan untuk membantu family kerabat saya. Saya telah bantu adik-beradik, bagi duit. Yang mana susah, saya bagi duit, saya tolong. Yang tak ada rumah tu, tolong-tolong bagi duit untuk buat rumah. Kan? Mana yang tak cukup makan, saya pergi bagi makan. Hari raya saya bagi makan. Bulan puasa saya bagi beras lah, saya bagi minyak lah. Bulan puasa, raya saya bagi. Kan? Bila mai mereka susah ketika banjir pun saya pergi bagi juga makan kat mereka adik-beradik ni. Dan bersedekah untuk orang-orang yang susah-susah. Sedekah, mana orang susah pergi sedekah. Ya Allah, saya buat semua tu. Sedekah semua tu. Bantu adik-beradik, hubung silaturahim, betul bersedekah mana kepada orang susah. Dijawab oleh Allah Ta'ala, dusta engkau, pembohong. Juga para malaikat berkata, pembohong engkau. Engkau berbuat itu hanya ingin disebut dermawan. Kamu nak orang sebut kamu itu dermawan. Nak orang sebut kamu itu seorang rajin menderma, seorang yang suka bersedekah, seorang yang suka membantu orang lain. Dan kamu sudah terkenal sedekah demikian. Kata Allah, kamu dah dapat apa tu jorokan itu. Kamu dah orang dah puji-pujian tu. Sanjungan tu kepada dapat. Adik-beradik pun dah sanjung kamu.
Adik-beradik balik mana ada tolong. Dia tu lah tolong. Kamu dah dapat sanjungan tu. Kamu nak sanjungan tu. Kamu dah dapat. Kan? Kamu nak orang kata kamu sebagai penderma. Penderma yang hebat. Kamu dah dapat sanjungan tu. Sehingga akan kamu dimuliakan. Kamu nak dapat projek pun senang. Kan? Bila kamu ada banyak sumbangan. Sumbang. Derma anak yatim dapat sijil. Derma anak yatim dapat sijil. Derma dekat sana dapat sijil, maka dengan sijil tu membolehkan dapat projek, senang dapat projek, kan? Jadi sebab tu kamu dah dapat kesenangan dunia, kamu dah dapat dah. Hasil daripada kamu dapat, kamu sedekah tu, kan? Tak dapat apa? Jadi sebab tu kamu tak dapat apalah. Kamu dah dapat dah puji-pujian dekat akhir akhirat, tak dapat apa dah. Kamu dah dapat apa yang kamu nak, kan? Nak puji-pujian, kamu dah dipuji. Nak projek, kan? Kamu dah dapat projek dah. Kan? Maka di hari akhirat tak ada lah bagi kamu. Maka selepas tu dia kata, selepas tu wa yu'ta billadhi qutila fi sabilillah fayaqulu lahu limadha qutilta qala qataltu fi sabilika hatta qutiltu fayaqulu Allah ta'ala kadzabta wa taqulu al malaika kadzabta bal aradta an yuqala laka fulan jari'un faqad qila dzalik. Maka dia kata lalu dihadapkan pula orang-orang yang mati syahid pula, yang berjihad fi sabilillah. Lalu ditanya, yang kau pula, kenapa engkau ni mati? Kenapalah engkau ni terbunuh? Pasal apa kamu terbunuh pula? Jawab mereka, saya telah berperang ya Allah untuk menegakkan agamamu hingga terbunuh. Saya berperang untuk menegakkan agamamu dan sehingga aku terbunuh. Lalu Allah berfirman, pembohong kamu, dusta kamu. Dan malaikat juga berkata, dusta engkau. Engkau hanya ingin disebut pahlawan yang gagah berani dan sudah disebut-sebut sedemikian rupa. Kamu harap dulu kamu pergi perang, mudah-mudahan esok orang akan sebut-sebut nama kamu. Orang tulis nama kamu dalam sejarah sebagai seorang pejuang. Orang dah sebut dah. Orang dah tulis nama engkau sebagai seorang pejuang. Kamu nak orang tulis di tugu-tugu, yang bahawa nama kamu adalah seorang pejuang. Pejuang tanah air. Maka orang dah sebut dah, orang dah tulis pun nama kamu. Kamu maknanya kamu dah dapat balasan dekat dunia. Tak ada lagi balasan untuk kamu di hari akhirat. Tu. Maka selepas itu kita summa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ala rukbati. Maka dia kata lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul lututku ke tepuk lutut aku sambil berkata, wahai Abu Hurairah, ketiga orang itulah yang pertama-tama yang dibakar ke dalam api neraka pada hari kiamat. Dia kata inilah orang yang pertama sekali yang akan dibakar oleh Allah di dalam api neraka. Tiga orang yang pertama ni. Kemudian berita itu sampai kepada Muawiyah, maka ia pun menangis. Lalu berkata ia, benarlah sabda Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan kata Rasulullah. Kemudian dia membaca ayat 15 dan 16 surah Hud. Apa kata Allah yang kita sebut itu? Kata Allah, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Kita jumpa dalam Al-Quran dalam surah Hud ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia kata man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa dia kata? Sesiapa yang niat dengan amal hanya semata-mata keduniaan dan keindahannya, maka kami akan memberi kepada mereka semua amalannya dan mereka di dunia tidak akan dikurangi. Mereka itulah yang tidak mendapat di akhirat kecuali api neraka. Dan gugurlah semua amalan mereka itu. Bahkan palsu semua perbuatan mereka itu. Jadi maknanya dia sebutkan kepada kita ada orang-orang yang buat kerja dunia, buat ibadat ni.
buat kerja-kerja ni, dia nakkan balasan dekat dunia. Balasan dekat dunia ni yang dimaksudkan di situ ialah perbuatan ibadat yang dia buat tu, amalan dia buat tu, dia nakkan sanjungan orang dekat atas dunia. Dia nakkan pujian orang kat atas dunia. Maka siapa-siapa yang mengharapkan itu, maka memang dia dapat pujian dekat atas dunia, tapi di hari akhirat esok dia tak akan dapat apa-apa. Ada juga orang buat ibadat tapi nak mengharapkan dunia. Buat ibadat kerana Allah, tapi nak mengharapkan dunia, kan? Kita sebut apa tu? Orang dia sembahyang, dia bersedekah. Dia bersedekah, ikhlas dia bersedekah kerana Allah. Tetapi di sebalik itu dia mengharapkan supaya Allah akan bagi tambah kepada dia rezeki. Itu harapkan dunia juga. Ini lain. Yang ini kita buat kerana Allah, ikhlas kerana Allah, lalu ganjarannya kita minta kepada Allah supaya Allah tambahkan rezeki kita kat atas dunia. Yang ni tak apa. Yang tak bolehnya kita buat tu kerana nak direct kepada nakkan pujian daripada manusia. Yang ni. Kita sedekah nakkan pujian manusia, nakkan sanjungan manusia. Ada orang tapi yang dibolehkan sedekah dia memang tak nak pujian daripada manusia, semata-mata kerana Allah. Di sebalik itu dia harapkan supaya Allah tambahkanlah rezeki kita. Allah tambahlah rezeki aku. Yang ni tak apa. Macam kita sembahyang sunat duha. Kita sembahyang sunat duha. Lepas itu tapi walaupun kita sembahyang sunat duha, sembahyang sunat duha kerana untuk siapa? Untuk Allah, kerana Allah. Ada orang sembahyang sunat duha kerana nak tunjuk ke orang. Ini tak dapat pahala lah. Nak cerita ke orang, nak riak dekat orang. Maka ini tak dapat pahala. Dan ada orang yang sembahyang sunat duha tu semata-mata kerana Allah, ikhlas kerana Allah, dia tak cerita pada orang pun, dia semata-mata kerana Allah, tapi di sebalik itu dia mengharapkan supaya Allah tambahkan, bukakan pintu-pintu rezeki untuk dia. Atas keikhlasan kita, atas kesungguhan kita beribadat ni, kita nak minta supaya Allah buka pintu-pintu rezeki. Yang ni dibolehkan. Itu dibolehkan. Nampak beza? Kan? Nampak beza kan? Buat kerana Allah, ikhlas kerana Allah, tapi dengan keikhlasan tu kita minta supaya Allah akan beri kepada kita ganjaran dekat dunia. Kan? Ganjaran dibukakan pintu-pintu rezeki. Itu dia kan? Dia beza tu. Tapi itu pun dia punya pahala dia tak sama, kan? Dia tak sama dengan orang beribadat semata-mata kerana Allah, kan? Baik. Okey tu. Boleh no? Okey no? Dengan sebab tidak ikhlas kepada Allah, maka semua amalan itu tidak berguna. Siapa yang buat ibadat tu tak ikhlas kerana Allah, sebab nak tunjuk ke orang, sebab nak dipuji, maka semua tu tak dapat pahala. Sia-sia. Abdullah bin Hanif Al-Antaki berkata, pada hari kiamat, bila seseorang mengharapkan amalnya kepada Allah, maka dijawab, tidakkah kami telah membayar tunai pahalamu? Bukan mengharap tu, menghadap tu. Sekali lagi saya baca. Pada hari kiamat, bila seseorang menghadap amalnya kepada Allah, maka dijawab, tidakkah kami telah membayar tunai pahalamu? Tidakkah kami telah memberi tempat kepadamu dalam tiap-tiap majlis? Kan? Kita minta, kita duduk buat hari itu, kita rajin baca Quran, kita rajin bersedekah. Lalu kita pun hadapkan pahala-pahala kita kepada Allah. Ketika mana dikira hitung pahala kita tu, maka Allah bertanya kepada kita, tidakkah kami telah membayar tunai kepadamu pahala ni? Kan? Dulu kan dapat dah balasan dekat dunia lu. Tidakkah kami telah beri tempat padamu di dalam tiap-tiap majlis? Oleh kerana kamu ni seorang yang pandai baca Quran, ni masuk pertandingan lah, kamu ni dikenali orang, maka di tempat-tempat majlis kamu dapat tempat istimewa, kan? Dah kalau pergi makan kenduri tu VIP kan? Orang yang hebat ni, pandai baca Quran, lagu Quran pandai, kan? Atau ini seorang yang hebat, dermawan, seorang dermawan yang dikenali orang, maka tempat kita makan bukan macam biasa-biasa. Makan mesti ada VIP di tempat, kan? Tempat istimewa di dalam mana-mana majlis, tiap-tiap majlis. Tidakkah engkau telah terangkat sebagai pemimpin ataupun ketua dengan sebab kamu pandai Quran hari itu, kau baca Quran bagus, kamu dah dapat jadi ketua itu, ketua ini, jadi pengurusi itu, jadi pengurusi ini, dengan sebab Quran yang kau pandai baca, kan?
Kamu nak itu kan? Kan? Kamu nakkan dunia tu. Allah dah bagi dah kita. Dengan sebab kita pandai Al-Quran tu, maka kita dapat jadi pengurusi. Dapat jadi pengurusi itu. Kan? Siapa-siapa tak? Dia hebat. Dia orang hebat kan? Kan? Orang dah sanjung kita. Letakkan tempat-tempat istimewa untuk kita. Tidakkah telah kami murahkan bagimu jual belimu, yakni sering-sering mendapat potongan harga jika beli sesuatu dan seterusnya. Kita pergi kedai. Orang kita ni orang yang pandai agama kan, pandai baca Al-Quran, sedap bacaan kita. Pergi kat pasar, ikan RM12. Tak apalah ustaz, RM5 sudah. Kan? Kau dah dapat dah ganjaran. Itu yang kamu nak lah kan? Kan? Itu yang kamu nak. Maka itulah dia yang kita dapat. Ya Allah dahulukan kepada kita ganjaran dekat dunia, di hari akhirat kita tak dapat lagi dah. Ini siapa-siapa yang nakkan ganjaran dunia lah. Tapi siapa-siapa yang buat ikhlas kepada Allah, tak harap ganjaran dunia, benda yang sama kita dapat, yang ni dikira sebagai bonus lah yang Allah beri kepada kita. Jadi maknanya yang penting ialah hati kita buat kerana ikhlas kepada Allah. Boleh tak kita buat anggap dia tu buat tak ikhlas? Aku tengok hati dia, aku tahu. Aku tengok dia, aku tahu. Terkilas ikan di air, sudah aku tahu jantan betina. Terkilas ikan di air, dah dia tahu dah jantan betina. Tuan-tuan, waktu kita ni, banyak kali saya sebut, hati orang kita tak tahu. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kita akan sebut nanti. Yang penting kita ni, hati kita tak tahu. Tuan-tuan, malaikat tahu tak hati kita? Tahu tak? Tahu tak? Sebab tu dalam Al-Quran dia kata wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Di hari akhirat esok dikumpulkan pahala-pahala kita. Segunung pahala, punya banyak pahala-pahala kita, kan? Tiba-tiba ni bila malaikat orang ni sebelah kanan kita kumpulkan pahala longgok kita tu, kita pun tengok, oh banyak pahala kita. Tiba-tiba dia datangi angin kan, habis. Tinggal jadi debu semua. Lepas tu yang banyak-banyak tu tadi semua tu jadi debu, kecuali ada kecil, sebusuk kecil ke bawah. Kan? Itulah dia yang benda yang hak kita buat ikhlas. Apa kita kata? Apa kita malaikat kata? Dia kata, ya Allah, tidaklah semua yang aku kumpulkan tu semua adalah pahala-pahala yang si fulan ini lakukan, ya Allah. Nah, yang aku tulis tu semua pahala belaka. Macam mana boleh jadi debu? Kata Allah demikian dah. Apa yang kamu tulis itu, malaikat tulis itu adalah semua benda-benda yang dia lakukan secara tidak ikhlas kerana aku. Dia buat itu semua bukan kerana aku. Maka yang tinggal kerana aku tu hak kecil tu. Hak sebusuk kecil tu. Hak sebukit tu habis jadi angin. Hak sebusuk tu, itulah yang dia buat ikhlas kerana aku. Maknanya nak beritahu kepada kita, rupa-rupanya malaikat pun tak tahu ikhlas ataupun tidak. Hanya Allah saja yang tahu. Kan? Malaikat kumpul semua kita punya pahala, dia tulis. Malaikat tahu. Esok aku nak tahajud, malaikat tulis. Satu pahala kan. Esok aku nak sedekah, malaikat tulis. Niat saja kita, malaikat dah tulis. Satu pahala. Niat saja, satu pahala. Tambah lagi buat pahala, 10 lagi dia tambah kan. Itu malaikat punya kerja. Tapi adakah ikhlas atau tidak seorang? Malaikat tak tahu. Malaikat hanya tulis saja. Yang Allah yang akan menentukan esok siapakah yang ikhlas. Kan? Tiba-tiba kawan kita boleh kata, aku tahu dia tu tak ikhlas. Malaikat pun tak tahu, dia boleh tahu. Hebat dah. Lebih hebat daripada malaikat tu. Oleh sebab tu kita tak boleh buat telahan. Orang tu ikhlas ke, orang tu tak ikhlas ke, hanya Allah saja yang tahu. Kan? Sebab tu disuruh supaya kita ni, mestilah kita ni anggapan kita anggapan yang baik kepada orang lain. Kita tak boleh buat anggapan buruk sebab tak ada siapa yang tahu seseorang tu ikhlas atau tidak. Cuma kan, perbuatan-perbuatan yang boleh mengundang tidak ikhlas tu jangan buatlah. Kan? Perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan hilang keikhlasan tu jangan nak buatlah. Jangan duk bangkit pukul 4 duk beritahu salam tahajud semua. Itu saja nak mengundang kepada kehilangnya keikhlasan kan. Bangkit sembahyang dan diam sudah kan. Bangkit dan diam sudah lah. Bangkit pukul 4 salam tahajud. Padahal dia sembahyang tahajud pun tak. Dia bangkit pergi kencing dia. Sebab tu jangan duk cerbut ke orang lah kan. Marilah kita bersedekah.
Oh, ambil gambar. Saya pun bersedekah hari ni. Tunjuk kat orang, saya bersedekah. Marilah kita bersedekah. Nak sebut kat orang dia tu bersedekah. Perbuatan tu boleh mengundang kepada hilangnya keikhlasan. Jangan nak buat benda-benda macam tu lah. Apakah tanda-tanda ikhlas? Sekejap kita tengok. Kita akan tengok nanti apakah tanda-tanda seorang itu ikhlas. Dia akan sebut secara panjang, secara sepanjang lebar. Sekejap lagi. Kita tengok sini dulu. Satunya dia kata lagi. Seorang hakim berkata, orang yang ikhlas ialah orang yang menyembunyikan perbuatan kebaikannya sebagaimana menyembunyikan kejahatannya. Itu dia. Dia masuklah sikit tu. Seorang hakim, seorang bijak pandai berkata, saya ulang, orang yang ikhlas ialah orang yang menyembunyikan perbuatan kebaikannya sama sebagaimana dia menyembunyikan kejahatannya. Kalaulah kita tak semayang, kan? Kita nak cerita tak kat orang kita tak sembahyang? Mampu tak cerita. Malu. Tambahlah kita tua-tua punya tinggal sembahyang, malu. Takkan nak cerita kat orang. Sama demikianlah kalau seorang itu ikhlas, dia juga akan malu menceritakan kepada orang dia bangun tahajud. Dia malu nak cerita kat orang. Sebagaimana dia tengok orang susah, dia punya sayang lah nak sedekah. Dia sayang lah nak sedekah, kan? Dia mau nak cerita ke orang. Aku tengok orang tu tadi miskin, tapi aku nak sedekah, aku sayang duit aku. Aku tengok orang tu jual keropok, jual kedai makan. Kita duduk kat kedai makan, makan tempat yang mewah. Makan kita makan sedap-sedap dekat kafe yang mewah, makan. Tiba datang seorang penjual keropok, kerepek. Kita nak beli, sayang duit. Sayang duit. Boleh kita tahu kan, bukan kita nak beli sangat. Kadang-kadang tu kita nak tolong dia aja. Banyak orang beli kan, bukan beli sebab nak makan sangat pun, tak sedap mana pun, sebab kita nak tolong dia. Dia dah meniaga dah, tolonglah dia kan. Kita belilah RM10, RM20 kita beli kan. Kadang-kadang kita nak keluar duit tu sayang tu. Sayang, tak payahlah. Kerepek ni bang RM10. Tak apa, tak makan kerepek, gigi tak ada. Dia tak tahu orang beli kerepek tu semata-mata nak tolong kawan. Dia tak keluar duit tu. Dah balik keluarkan nak cerita tak korang? Tadi teman tu nampak ada orang jual kerepek, teman tak beli. Sebab apa? Teman sayang duit. Mampu tak cerita kat orang. Macam mana kita punya sorok kedekutnya kita tu kat orang, tak cerita kat orang kita ni kedekut. Demikianlah juga kita akan sorok. Kalau apabila kita sedekah pada seseorang, kan? Kita nak sorok, kita sorok tak usah cerita lah yang kita sedekah. Itulah yang dikatakan keikhlasan. Kan? Sehingga kita menyembunyikan apa yang kita buat kebaikan, sama seperti mana kita menyembunyikan kejahatan yang kita buat. Itu yang dikatakan, itulah antara yang dikatakan ikhlas. Kalau kita tengok orang kita boleh tak buat lagu tu? Itu yang berat, boleh tak kita buat lagu tu? Dan bila kita buat kebaikan, kita tak usah cerita ke orang, sama seperti mana kalau kita buat kejahatan. Kan? Baik. Ada pendapat yang lain berkata, puncak ikhlas itu ialah tidak ingin pujian-pujian orang. Puncak ikhlas itu, setengah pendapat yang lain kata, yang dia kata orang yang ikhlas tu, dia tak ingin orang puji pun. Kalau dia pergi bagi kat orang, dia pergi sedekah durian kat orang. Dia bawa durian pada kampung, bagi kat orang sebelah kan. Kak ni, saya nak bagi durian. Kita nak bagi durian. Bagi Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kak, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Diam ya kan. Kenapa? Saya nak bagi durian ni. Kita ni besar hati nak bagi durian yang terbaik ya. Tak bagi durian nipis tu. Dia bagi durian tu. Durian orang kata kan, durian loceh tok kiang. Tempat saya akan panggil durian yang nipis nampak biji tu, durian loceh tok kiang. Terloceh nampak biji kan. Buka tu belum makan isi nampak biji dulu. Itu lain lah kan. Ini kita bagi durian baik punya. Daripada kumpulan durian yang kita ada tu, kita buat yang terbaik. Kak, saya nak bagi durian ni. Jangan. Okay, dia hantar anak dia yang ambil. Anak dia kang lagi. Dia pun dia berlari tu. Kita punya rasa tak puas hati betul dah. Tak ada rasa nak ucap terima kasih ke?
Kan? Kita susah-susah payah. Bukan kita suruh orang pergi ambil. Bukan kita, lainlah kalau kita nak orang pergi dah ambil kat kebun saya. Panjat ke bukit. Kutlah kan. Ini kita bawa sendiri. Kan? Dia tak ada nak ucap, nak datang ambil, nak sambut pemberian kita dan nak ucapkan terima kasih. Tak ada. Kan? Inilah dia. Nak menunjuk adakah kita ikhlas. Bila kita bagi itu, kita tak mengharapkan apa-apa kata-kata. Itu yang dikatakan ikhlas. Kan? Kalau kita ada rasa lagi nak harapkan puji-pujian, terima kasih dan seumpamanya, maka belum dikatakan ikhlas. Kita bagi itu, anak dia keluar, okey, anak bagi. Bila anak dia ambil tu, dia bagi, anak dia ambil tu, kita rasa seronok, kita rasa puas sebab sedekah kita diterima. Kan? Kita takut sedekah kita tak diterima. Kan? Sebab kita takut itu kan, kalau sedekah kita orang tak terima lah, Allah sedih. Tiba-tiba ada orang terima, alhamdulillah lah. Dia mau juga terima sedekah kita. Kan? Jadi maknanya kita mau asalkan ambil je. Tak ucap terima kasih pun tak apa. Kan? Tak senyum pun tak apa. Tak senyum pun. Kan? Ada orang nak suruh senyum kan. Bagi sedekah tak senyum pun. Ambil pusing gitu kan. Tak senyum pun. Kita nak harapkan senyuman orang. Kita nak harapkan ucapan terima kasih. Ini dia katakan tidak ada keikhlasan. Bila kita buat semata-mata kerana Allah, kita harapkan dia boleh ambil pun jadilah. Maka kita tak mengharapkan balasan apa-apa, tak mengharapkan ucapan apa-apa. Ini dia katakan keikhlasan. Ya. Baik. Apabila kita tak mengharapkan balasan, kita tak mahu, kita asalkan dia terima je dia. Lalu dia pun ucapkan terima kasih untuk kita, kan? Dia kata, terima kasihlah, kan? Jazakallahu khairan katsira, kan? Mudah-mudahan Allah akan beri balasan kepada kamu dengan balasan yang lebih banyak. Kan? Dia berdoa untuk kita, kan? Jazakallahu khairan katsira, kan? Dia berdoa, kan? Moga-moga Allah tambah rezeki kamu. Mudah-mudahan durian kamu tambah banyak, kan? Mudah-mudahan esok dapat durian yang lebih baik, kan? Mudah-mudahan dapat saya rasa lagi. Jadi doa dia itu sebagai bonus lah untuk kita. Adakah mengurangkan pahala kita? Tak kurang pahala kita. Adakah kurang keikhlasan kita? Tak kurang keikhlasan kita. Ikhlas ialah apabila kita bagi itu kerana Allah, tak mengharapkan balasan, tiba-tiba dia ucapkan bertalu-talu ucapan terima kasih. Jangan. Maka dia tidak tak menjejaskan keikhlasan kita. Pahala kita tetap macam tu. Cuma dia lah dapat pahala sebab dia mengucapkan kebaikan untuk kita. Dia dapat pahala kan. Kita macam tu juga. Kan? Tiba-tiba kita seronok dengan ucapan tu, maka tidaklah menjadi merosakkan kita punya keikhlasan kita. Memanglah kita seronok lah kan. Dia bagi kan. Maka tapi tidak merosakkan keikhlasan kita. Baik. Sebaiknya macam tu. Ni saya bagi kuih ni. Bawa main balik pinggan lah. Ambil balik pinggan tu. Agak kata lupa. Saya nak bagi isi je. Pinggan saya tak bagi. Kita ambil bagi seri muka. Bulan puasa. Bagi kata. Bagi. Ni bagi tu. Tapi pinggan tu bagi balik. Saya bagi isi dia je. Pinggan tak bagi. Sebab apa? Sebab kita tak nak balasan daripada dia. Kan? Jadi itu yang terbaik lah. Yang terbaik lah kita minta pinggan tu balik. Ataupun dia kata, sat-sat lagi lah kita bagi. Tak apalah kan. Kita tak mengharapkan. Kita tak mau balasan. Kan? Kita mengharapkan balasan daripada Allah. Tiba-tiba dia bagi kat kita. Tak apalah. Dia dapat pahala untuk dia bagi kepada kita. Kita macam tu juga. Kan? Dan kita pula terimalah. Jangan kita sombong pula. Tak mau. Seperti saya sebut tu kan. Ada sebut mengenai dengan orang sembahang jenazah kan. Sembahang jenazah habis sembahang jenazah tu dia bagi duit. Bagi seorang RM10 ni bagi. Bagi masuk sembahang jenazah kan. Sumbat pada satu budak, satu orang tua, tak budak orang tua. Saya ikhlas. Saya nak sedekah. Saya ikhlas. Saya tak ambil upah. Punya bertolak-tolak. Ya Allah. Saya kata, orang tu nak sedekah. Kita sembahyang ikhlas kan. Kita sembahyang jenazah ni ikhlas lah. Kan? Itu memang fardu. Fardu kifayah. Kita buat ni tak mengharapkan upah. Kita buat kerana Allah. Memang tak ada harapkan upah. Ini fardu. Kita buat. Tiba-tiba dia nak bersedekah. Nak bagi duit ke kita. Ambil lah. Kan? Dia nak bersedekah.
tolonglah dia, bantulah dia. Dia nak bersedekah, tolonglah ambil. Kalau tidak dia tak dapat pahala. Kan? Tak nak, kalau tak nak bagi saya. Orang nak bersedekah bertolak-tolak punya tak mau. Ambil lah. Lepas tu kalau kamu tak nak, kita nak juga nak pahala, kan? Kita tak mau, ambil sedekahlah masjid tu kan. Atau sedekah kat budak-budak kan. Kan? Kalau kita nak pahala lah, tak kot kan. Masuk-masuk diam kan. Depan orang tak mau kan, orang bagi sebelah sah kan. Baik. Sebab tu maknanya kalau kita bagi sesuatu pada orang, kita tak mengharapkan apa-apa. Jangan, itulah namanya keikhlasan. Tiba-tiba dia nak bagi pada kita terimalah, sebab dia pun ikhlas nak bersedekah juga. Dia pun nak juga bersedekah. Kan? Kita bersedekah kepada dia pun nak juga bersedekah. Alhamdulillah. Yang penting tujuan kita bagi itu tak mengharapkan apa-apa balasan. Kan? Hatta balasan senyum pun kita tak harap. Kau nak senyum, silakan senyum itu sedekah. Kan? Dia dapat terima kasih puan, terima kasih kak. Dia senyum kan. Dia dapat pahala sebab ni bersenyum. Dia yang kedua dia dapat pahala sebab ucapan terima kasih, mengembirakan orang lain. Bila kita mengembirakan orang lain, pahala dapat lagi. Kan? Sebab tu dia juga akan dapat pahala. Kan? Okey. Jadi dia kata puncak ikhlas itu ialah tidak ingin pujian orang. Kita jangan haraplah orang nak puji kita. Kan? Kita buat tu kebaikan itu semata-mata kerana Allah. Dan kita harapkan balasan daripada Allah. Tak harap balasan pada manusia. Benda ni cukup susah lah kita nak praktik dalam diri kita. Benda ni susah. Biasanya kalau kita tolong orang, kita harap teman hari ni teman bagi pinjam duit. Satu esok Mika bagi. Kalau teman susah, Mika pula bagi pinjam duit. Kan? Kita harap kita bagi orang pinjam duit. Esok kalau aku susah, hang bagi pinjam pula duit. Takkan kita harap kita susah. Bila kita bagi sedekah, kita bagi ke dia pinjam. Ni tak apalah, esok kau ada duit, esok ni mudah-mudahan lah esok. Kalau kamu ada duit esok, kau bayarlah. Kan? Dan moga-moga Allah akan tambah rezeki saya. Kan? Sebab kita nak harap daripada Allah. Orang bukan boleh bagi apa ke kita. Tak payahlah kita harap, hari ni aku tolong hang, esok hang tolong aku. Jangan. Hari ni aku tolong hang, esok Allah tolong aku. Sebab pertolongan tu orang bukan boleh tolong apa ke kita. Kita harap Allah tolong kita. Jadi kita kena jaga ungkapan kita. Hari ni aku tolong kau, moga-moga Allah tambah rezeki aku. Kan? Jadi dia pun seronok dengar. Kan? Hari ni aku tolong kau, nanti engkau tolong aku. Alamak. Hari ni aku belanja engkau, nanti satu esok engkau belanjalah pula aku. Kita makan sikit. Hari ni aku belanja, esok engkau orang pula belanja. Ini kita mengharapkan balasan kan. Hari ni aku belanja engkau, mudah-mudahan Allah tambah rezeki aku. Kan. Dia orang berkata apa? Amin. Yang tu yang kita nak dengar kan. Jadi sebab tu kita mengharapkan daripada Allah semata-mata. Kan. Baik, seterusnya. Zunnun al-Misri ketika ditanya, bilakah orang diketahui bahawa ia termasuk pilihan Allah? Macam mana kita nak tahu seseorang itu termasuk di kalangan yang orang terpilih? Orang terpilih. Kan dia kata insan terpilih. Insan terpilih. Siapakah insan terpilih? Orang kata insan terpilih ke insan terpilih? Ada orang kata insan terpilih, saya rasa insan terpilih. Siapakah insan yang terpilih? Daripada kalangan manusia kita ramai tu, adakah kita ada yang terpilih di sisi Allah? Kan? Kita naklah orang kita yang terpilih kan. Kalau kita dekat dunia pun kita nakkan daripada ramai-ramai itu, siapa yang terpilih? Biarlah aku yang orang terpilih. Kan? Kita nak orang terpilih sebab kita nak yang terbaik. Yang kita nak yang terbest. Baik. Dia kata, Zun al-Misri ketika ditanya, bilakah orang diketahui bahawa ia termasuk pilihan Allah? Macam mana kita nak tahu? Jawabnya, jika telah menanggalkan istirahat. Pertama, dia kata, apabila kamu tinggalkan istirahat, tak ada masa untuk berehat daripada mengingati Allah. Sentiasa ingat ke Allah. Maka sudah tahulah, tentulah kita tahu bahawa kita lah orang pilihan Allah. Kan? Sebab orang yang sentiasa ingat ke Allah ni, dia ni orang yang dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah dipanggil sebagai wali Allah. Nak jadi wali Allah semua, sebab kita semua ni, dia bukan semestinya wali Allah tu itu orang yang zikir tarikat tu maka dapat jadi wali Allah. Dapat wali Allah, dapat karamah.
kelebihan-kelebihan luar biasa. Pagi, tengah hari apa ni? Zuhur sembahyang dekat sini, asar sembahyang dekat Mekah. Kan? Dia punya kelebihan luar biasa kan? Itu karamah kan? Tapi bukan semestinya setiap wali itu dapat karamah. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Maka sebab itu kita sepatutnya semua jadi wali. Kita pakat semua sepatutnya kita semua jadi wali Allah. Siapakah wali Allah? Wali Allah ialah orang yang berdekatkan diri dengan Allah. Macam mana kita nak tahu kita nak jadi macam mana cara kita nak jadi wali Allah? Orang yang dekat diri dengan Allah. Mestilah kita sentiasa sebut nama Allah. Kan? Macam kita lah kan. Kita duk ingat, kita kata kita ingat seseorang. Kita ingat kata kita sayang sangat ke mak kita. Sayang sangat ke mak kita. Berapa lama, berapa hari sekali kita jumpa mak kita. Kan? Kalau mak kita sudah meninggal dunia, kalau kita betul sayang mak kita, berapa kali kita doa untuk mak kita, mak ayah kita. Oi sayang mak ayah kita, banyak jasa dia. Berapa kali kita doa dia? Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Berapa kali kita doa? Ada 5 kali sehari Ustaz. 5 kali kita sayang mak. Buat gelak ya. Kalau kita sayang mak bapak kita, kita sentiasa kena Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampun dosaku, ampun dosa dua mak bapakku. Ya Allah, ampun dosaku, ampun dosa dua mak bapakku. Kan? Itu baru kita sayang mak bapak kita. Kita kata kita sayangkan Nabi kan. Kita buat apa tu Maulid Nabi. Kan? Sambut pada Rasul. Sayang Nabi, saya pakai spanduk. Betul kata sayang Nabi. Betul. Apa buktinya? Buktinya saya main Maulid Nabi ya. Itu bukan sayang Nabi kan. Sayang Nabi ialah orang yang sentiasa mendoakan Nabi. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu baru kita sayang Nabi. Berapa kali kita salat Nabi kat sehari? 100 kali? Betul itu kita sayang Nabi. Kalau salawat kata kadang-kadang. Kadang-kadang mana ada sayang Nabi? Sebab itu kita kena sentiasa. Itu dikatakan sayang Nabi. Macam mana kan dia kata siapakah yang dikatakan wali Allah? Orang yang dekat dengan Allah. Sentiasa berzikir nama Allah. Kan? Sentiasa berzikir nama Allah. Ada orang kata kan, habis tu Ustaz, kalau kita selawatkan Nabi itu, kita sayangkan Nabi, adakah kita tak sayang ke Allah? Kan? Bila kita selawat tu dia merangkumi tuan. Merangkumi Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah. Kan? Bila kita sebut ya Allah tu, kita dah zikir nama Allah dah kan? Allahumma ya Allah kan? Allahumma tu ya Allah. Mana kita dah zikir nama Allah. Kita dah sebut nama Allah, kita dah dekat diri dengan Allah. Salli ala Muhammad. Muliakanlah ke atas Nabi Muhammad. Kan? Dua-dua kita dapat. Dekat diri dengan Allah pun kita dapat. Sayangi Nabi pun kita dapat. Kan? Kita doa untuk Nabi pun dapat. Kita dekat dengan Allah pun dapat. Sebab tu dia kata Allahumma salli ala Muhammad. Tu dia merangkumi. Merangkumi kita zikir kepada Allah. Dan juga kita mendoakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga kita dengan mak kita kan. Allahumma rabbighfirli. Rabbi. Kan? Ya Tuhan. Kita merayu ke Allah kan. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampun dosaku, ampun dosa dua mak bapakku. Kan? Maknanya kita rapat dengan Allah dan juga kita mendoakan untuk mak ayah kita. Kan? Jadi ini yang disuruh kan. Baik. Oleh sebab tu kata dia, kata Zunnun Al-Misri, dia kata orang-orang yang pilihan Allah ni dia tak ada masa berehat tu. Sentiasa ingat ke Allah. Sentiasa zikir nama Allah. Malah pekerjaan-pekerjaan dia pun dia ingat ke Allah. Dia masuk nak pergi makan, dia tengok kedai ni halal ke tidak ke? Tuan-tuan, siapa-siapa yang mengambil kira halal ke tak halal? Ini dia katakan ibadat. Kita mengambil tahu. Kita apa? Dalam bahasa Melayu dia kata cakna. Kan? Ataupun kita kata apa tu? Alert. Orang putih kata. Orang kampung saya kata. Orang kampung saya kata alert. Kan? Orang kampung saya orang putih. Dia kata alert lah. Kan? Dia tahu lah. Dia nak cari. Halal ke haram ke? Kan? Kita kata cakna. Kan? Ni belum halal ke haram ni? Kedai mamak ni. Halal ke haram ni? Kan? Mengambil kira. Ataupun kita ni alert dengan benda tu. Ni dia katakan satu adalah ibadat. Disuruh supaya kita ni mengambil tahu. Tengok beli ikan. Betul lah orang Melayu. Orang Islam. Tapi ayam ni dia ambil kat siapa supplier. Tanya kan. Ni Man. Haji Man. Kan. Ni ayam ni supplier mana?
Orang kita. Kan? Orang kita dia ambil kat pasar. Okey, lega kan. Sesekali tanya, benda ni dia katakan alert. Kan? Maka ni dia katakan orang kampung saya kata alert ni kan. Orang yang ambil tahu. Maka ni dia katakan pahala. Ni. Orang ni dia katakan orang yang sentiasa apa dia? Tak meninggalkan istirahat. Dia tak berehat. Belasah je lah. Kan? Itu dah. Dia ambil senang je. Belasah lah. Makan je lah. Janji sedap. Dia tak mahu kan. Dia tak mahu. Dia kena tahu halal ke haram ke. Tengok kan makanan-makanan yang dalam packing, dalam paket tu. Halal ke haram ke? Halal ke haram. Kena ambil tahu ni. Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang pilihan Allah. Mereka ni meninggalkan istirahat. Dia ni tak dia tak berehatlah daripada mencari yang mana halal, yang mana haram kan, mengambil tahu. Dan begitu juga kalau masa-masa lain dia berzikir, ingat pada Allah. Dia nak buat sesuatu, dia pastikan benda haram ke, halal ke, ini orang punya ke, aku punya ke, kan, kena ambil tahu. Baik. Tamam. Seterusnya dia kata dan dapat memberikan apa yang ada. Kan? Orang pilihan Allah pula yang kedua ialah mereka ni boleh bagi kepada orang apa yang dia ada. Apa yang dia ada. Dia ada duit, sedekah untuk orang yang perlu, dia bagi duit. Dia tak ada duit, dia ada apa? Dia ada tenaga, boleh tolong orang, dia tolong orang dengan tenaga dia. Kan? Dia tolong orang dengan tenaga dia. Sebab tu kalau kita tengok orang yang tolong orang ni, dia bukan semesti bagi duit. Betul apa kata Nabi? Nabi kata sungguhnya, dia kata kalau aku berjalan bersama dengan saudaraku yang Muslim, dia kata, sungguh aku kalau berjalan bersama dengan saudaraku yang Muslim, bagi satu-satu keperluan, lebih aku sukai daripada aku beriktikaf dalam masjid selama sebulan. Kan? Daripada aku beriktikaf dalam masjid, dia kata masjid ini, dia tunjuk ketika itu, dia tunjuk masjid Nabi. Kalau masjid Nabi, kalau kita beribadat, berapa kali ganda? 1000 kali ganda kan. Kalau Masjidil Haram 100,000 kali ganda kan. Kalau kita beribadat dalam Masjid Nabi 1000 kali ganda. Kalau kita semayang 2 rakaat dalam Masjid Nabi, seperti mana kita semayang 1000 rakaat di luar Masjid Nabi. Kalau kita semayang di Baitullah kan, di Mekah, sama seperti mana 100,000 kali kan. Semayang sunat 2 rakaat di sana menyamai 100,000 kali di sini. Lepas tu kawan-kawan kita banyak pergi ke umrah, dia pulun sembahyang banyak-banyak sana. Pulun sembahyang banyak-banyak sana. Balik sini tak sembahyang. Pasal di sana dia buat pahala banyak kata. Saya buat pahala sana banyak lah ustaz, dia kata. Banyak sembahyang sana, saya sedekah banyak sana sebab sana 100,000 kali ganda. Balik sini tak pernah sedekah dah. Allah tak mau kalau gitu. Kan jadilah sana tu tempat latihan untuk kita kan. Dia sembahyang rajin sana, balik sini sambunglah di sini pula. Macam mana? Mana? Tak tahu. Tadi main-main kat kalau tak tahu lah. Maknanya mana dia sebut tu, kalau dia sebut tu dicerita kat orang yang dia tu semayang, nak tunjukkan dia tu hebat semayang habis. Hilanglah keikhlasannya. Kan? Sebab tu ibadat-ibadatnya jangan disebut. Kan? Jangan disebut. Baik. Jadi sebab tu kata Nabi SAW, dia kata kalau aku keluar bersama saudaraku yang Muslim, bagi satu keperluan, ikut dia balik ke rumah, untuk keperluan apa-apa, nak bantu dia ke, banjir ke apa ke, bagi tolong dia buat kerja apa ke, bagi pertolongan kepada dia, lebih aku sukai daripada duduk dalam masjid ni, kata masjid Nabi, di masjid aku ni, duduk beriktikaf selama sebulan, duduk berzikir sebulan kan, sebulan lamanya. Kalilah dengan 1000 bulan kan, untuk dengan masjid lain. Walaupun begitu punya banyak pahala, aku pergi tolong orang tu lebih aku sukai. Maknanya apa? Pergi tolong orang tu lagi besar pahala daripada duduk iktikaf selama sebulan di masjid Nabi. Tu pahalanya besar. Maka sebab tu siapa-siapa yang siapa-siapa yang tak dapat nak bersedekah dengan bagi duit, dia boleh bersedekah tenaga, tolong orang, kan? Kalau tak dapat dia sedekah tenaga, dia pun tak kuat dah tua. Duit pun tak ada nak tolong orang. Dia mungkin ada ilmu, boleh tolong orang dengan ilmu dia. Dia bantu orang dengan ilmu dia. Orang nak tanya hukum hakam ke, orang nak tanya mengenai tajwid Al-Quran ke, dia boleh bantu orang. Nak mengajar orang tak berani sebab tak ada tauliah. Tak apalah kan, mengajarlah budak-budak. Alif bata. Kan? Sekurang-kurangnya dia dapat juga membantu orang lain. Kan?
Baik, ini dia katakan orang-orang yang memberi apa saja apa yang dia ada. Beri apa yang ada. Kita ada duit, kita bagi duit. Tak ada duit, kita ada tenaga, kita bagi tenaga ke orang. Kalau tak ada tenaga, kita bagi ilmu ke orang. Mana inilah dia yang disayangi oleh Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Seterusnya. Dan tidak menginginkan kedudukan. Dia buat ibadat, dia tak mengharapkan kedudukan. Dia tak mengharapkan pujian. Dengan dia tak harapkan pangkat, kedudukan, sanjungan. Dia tak harap. Dia buat itu semata-mata kerana Allah. Dan akhir sekali dia kata, dan tidak mengharapkan pujian ataupun cacian orang. Dia pun tak harapkan orang puji lah. Orang puji. Dia buat ibadat, dia bersedekah, dia buat kebaikan. Maka dia tak mengharapkan orang puji. Dan dia juga tidak mengharapkan cacian. Dia tak maulah orang puji dia. Tapi dia tak maulah orang caci dia. Jadi maknanya inilah dia katakan sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka dia kata, iaitu siapakah orang termasuk pilihan Allah? Pertama, orang yang telah meninggalkan istirahatnya. Dia tak berehat daripada mengingati Allah. Yang kedua, dia kata orang yang dapat memberikan apa saja yang dia ada. Apa yang dia mampu, dia akan bantu orang lain. Inilah orang yang pilihan Allah. Yang ketiga, orang-orang yang tidak menginginkan kedudukan. Dia buat kebaikan, dia tak mengharapkan apa tu, naik pangkat ke, orang lantik dia gitu, orang lantik tak, dia tak harap. Kan? Semata-mata buat kerana Allah. Inilah orang pilihan Allah. Dan yang akhir sekali, ada orang yang tidak mengharapkan pujian atau mencacian orang. Dia tak haraplah orang puji lah. Tak puji pun tak apa. Sebab apa? Sebab kalau orang puji pun kita boleh buat apa. Orang puji kita dapat apa? Tak dapat apa pun. Tak dapat apa pun. Orang puji kita, sanjung-sanjung kita boleh apa? Kita macam ni juga. Maka sebab tu kita buat tu. Biarlah kita fokus kerana Allah semata-mata. Ya. Ya. Itulah yang dia kata, kita tak mengharapkan pujian dan tidak mengharapkan cacian. Sebab bila kita orang caci kita, dia menguji kesabaran kita lah. Bila menguji kesabaran kita, ialah kita dah bagus jadi Tok Bilal. Bagus kan? Orang peleceh kita. Kan? Orang kata gitu, menggugat kesabaran kita. Ish, aku letak jawatan dah. Jadi itu yang tak seronok kan. Sebab tu kita tak mengharapkan cacian orang. Kita tak maulah orang caci. Jangan puji dan janganlah caci kita. Tak perlu puji dan janganlah caci. Gitu kita masukkan tu. Sebab apa? Bila orang mencaci kita dah buat ikhlas kepada Allah. Tapi ada juga orang mencaci kita, takut kita hilang kesabaran kita lah. Kan? Kalau orang yang mencaci kita ni, yang kalau kita boleh buat ialah apa kita kena buat? Sabar. Sebab orang tetap akan caci. Ingatlah cerita apa tu? Luqmanul Hakim dengan anaknya kan. Akhir sekalian. Luqmanul Hakim kan dia katakan anak kan Luqmanul Hakim dia selalu menasihati anak dia kan. Dia kata, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, mau tak dia kata, kamu ayah bagi tahu pada kamu sesuatu, mengajar kamu tentang kehidupan manusia. Nak dia kata. Lalu apa dia buat? Dia berjalan dengan sekok keldai kan. Anak dia dengan sekok keldai berjalan ke kampung-kampung. Kan? Jalan kampung, tengok kan keadaan manusia. Tengoklah gelagat manusia. Kan? Jalan-jalan, mula-mula kita berjalan, bawa. Ayah kat depan, anak kat belakang. Anak pegang ekor, ayah pegang leh, berjalan. Orang tanya, tu kenapa tu ni keldai tu duduk jalan ke tu? Saja. Loh, dia kata kat kawan-kawan dia, bodoh betul ya. Cuba kalau naik salah seorang daripadanya, dapat mengurangkan keletihan. Kan? Dengar tu. Luqman Hakim pun tak kata apa. Dengar lah. Maka sekarang ni dia kata, ayah naik. Ayah naik lah. Ayah naik. Sampai satu kampung, orang tanya pula, kenapa ayah sini naik, anaknya jalan? Anak tu kecil, ayah tu besar, kenapa naik? Kan? Lepas tu kata Luqman Hakim, saja.
Dia kata bodoh, kan. Bagilah anak naik. Anak tu kecil lagi. Babahnya besar naik. Badan gebok tu. Naik. Bodoh. Dia kata kan. Dengar kata kat anak, dengar tu tak? Orang kata kan. Sekarang ni, kamu pula naik. Abah pula jalan kaki. Jalan kaki, orang tanya juga kan. Sampai satu tempat, orang tanya pula, pasal apa tu? Ni siapa? Bapak. Ni anak. Oh, bodoh tu. Bagilah apa tu anak naik. Ayah bagilah ayah naik. Hormatlah ayah. Ni anak pula naik. Tak hormat ayah. Tak hormat ayah. Dengar tu. Dia berkata bodoh. Lagi sekarang macam mana? Kita naik dua kan. Naik dua. Anak ada depan, ayah ada belakang. Jadi goyang kan. Sampai satu kampung, orang tanya juga. Ni siapa? Ayah. Tu anak. Betul? Naik duduk. Kenapa naik duduk? Saja. Bodoh tu dia. Adalah sekok kedai kecil dia naik berdua. Bapak gebok kata anak. Naik berdua. Bodoh. Bodoh juga. Betul macam mana nak buat? Kita semua ada pada kan. Kita kandor lah kan. Kita kandor lah. Diikat aja apa tu. Kedai tu kaki ke tangan-tangan. Dia bubuh kayu tanggung. Engkau depan aku. Engkau depan aku belakang. Hoi. Jalan kok jalan kan. Orang tanya juga, pasal apa keldai tu? Ni siapa? Ayah. Ni siapa? Anak. Keldai tu kenapa ditanggung? Saja. Lah punya bodoh. Bagilah berjalan elok kan. Dia tanggung gitu. Tengok macam mana? Sekarang ni kita buang lah. Kita buang, buka ikatan tu, kita campak buang. Baik pergi dia lari tu. Ya kan? Orang tanya juga, pasal apa dia lepaskan kelai tu, lari gitu. Sajalah. Bodoh. Kalau dia ambil manfaat pun bagus. Kata Luqmanul Hakim, demikianlah. Manusia ni, hang buatlah lagu mana pun, dia tetap akan kata. Hang buat tak elok pun orang kata, hang buat elok pun orang kata. Oleh sebab tu, kalau kita nak aman hidup dalam dunia ni, maknanya kita tutup telinga lah. Biarlah orang nak kata. Orang tetap akan kata. Yang penting, kita buat hak betul. Yang Allah kendaki macam mana tu, kita buat. Yang landasan yang betul, kita buat. Biarlah apa orang nak kata. Itu yang betul. Jadi maknanya, kalau kita ikut apa orang kata, kita takkan senang. Jadi juga sebab tu, kita ni kena sabar. Apa respon kita nak buat? Kita sabar je lah. Kita berbetul ke mana pun, dia tetap akan keji kita. Dia kata, Allah menegakkan benang yang basah. Dia kata juga. Dia tetap akan kata. Oleh sebab tu, kita hendaklah bersabar. Waktu kita, kalau kita nak duduk dengan manusia, hendaklah kita bersabar. Kalau kita tak sanggup, duduklah lautan seseorang. Kita lebih selamat. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan. Ada soalan? Tak ada, no? Selesai, ya. Macam mana? Sekali lagi. Kita ingatkan kejahatan yang dilakukan. Kita lupakan kebaikan kita. Betul tu. Dia, apa yang disuruh kepada kita akan sebut nanti. Nabi menyuruh supaya kita ni ingat segala kejahatan-kejahatan kita kepada orang lain. Tapi kebaikan-kebaikan kita hendaklah lupakan. Kita sedekah kat orang, banyak aku sedekah tu, jangan ingatlah. Aku banyak bagi kat orang, ni buah durian aku ni, banyak aku bagi kat orang. Jangan ingatlah. Kita bagi, lupa, jangan ingat ni. Jangan disebut-sebut. Apa kita tolong orang, banyak kita tolong orang, susah-susah payah tengah malam kita tolong orang. Jangan ingat lagi, lupakan. Tapi kalau kita buat dosa, itu kita kena ingat. Sekali kita buat dosa, kita kata ke orang, yang ni kita kena ingat. Terutama sekali waktu kita nak bertaubat. Kita ingat dosa aku banyak, ya Allah. Walaupun sekali itu, kita bagi rasuah sekali itu. Ya. Seumur hidup kita tak pernah bagi rasuah. Hari itu je kita bagi rasuah. Sebab lesen tertinggal. Lesen tertinggal kan. Lesen tertinggal. Ada polis tunggu kat luar kan. Dia pun takut dia bagi rasuah. Tolonglah lepaskan saya. Kan. Contoh kan. Bukan betul ini contoh kan. Tolong lepaskan saya, kita bagi RM10 kan. Itu rasuah kan. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang bagi rasuah, orang makan rasuah, tempatnya dia pergi neraka. Maka sebab tu kita kena ingat tu. Sampai bila-bila kita ingat, aku bagi rasuah tu. Bila kita minta doa, ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah, ampun dosa aku. Kita ingat, kita kena ingat berdoa, kita minta ampun terhadap dosa-dosa besar kita. Dosa-dosa kita kepada orang,
kita kena ingat untuk kita mohon ampun. Dan manakala kebaikan kita, jangan kita ingat. Terima kasih kepada yang bertanya. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.